Kisah Para Rasul bab 20. Setelah kota itu aman semula, Paulus memanggil para murid Yesus dan menasihatkan mereka, kemudian memohon diri lalu bertolak ke Makedonia. Dia menjelajahi seluruh Makedonia sambil memberikan nasihat kepada orang di situ. Kemudian dia tiba di Yunani dan tinggal di sana selama 3 bulan. Apabila dia hendak belayar ke Syria, dia mendengar bahwa orang Yahudi berpakat hendak membunuhnya. Oleh itu, dia membuat keputusan hendak berangkat melalui Makedonia. Dia diiringi hingga ke Asia oleh Sopater anak Purus orang Berea, oleh Aristarkus dan Sekundus orang Tesalonika, oleh Gaius orang Derbe, Timotius, dan 2 orang dari Asia, Tikhikus dan Trofimus. Mereka berjalan dahulu menantikan kami di Troas. Kami belayar dari Filipi selepas perayaan roti tidak beragi, lalu menemui mereka di Troas 5 hari kemudian. Kami tinggal di situ selama 7 hari. Pada hari pertama minggu itu, kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Paulus yang akan belayar esoknya bercakap dengan orang di situ sampai tengah malam. Di dalam bilik atas, tempat kami berhimpun itu, ada beberapa pelita. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Dia tertidur sementara Paulus masih bercakap. Oleh sebab lena tidurnya, pemuda itu jatuh dari tingkat ketiga itu sampai ke bawah. Orang mengangkatnya dan menepatinya sudah mati. Paulus turun lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu serta memeluknya sambil berkata, "Jangan bimbang, kerana ada lagi nyawanya." Selepas itu dia naik, membahagikan roti, makan lalu bertutur sampai dini hari. Kemudian dia pun berangkat. Pemuda itu didapati hidup dan dibawa pulang ke rumahnya. Mereka semua amat terhibur. Kami berjalan dahulu naik ke kapal, lalu belayar ke Asos untuk menyambut Paulus di sana. Demikianlah yang telah dirancangnya, karena dia sendiri hendak berjalan kaki. Setelah menyambutnya di Asos, kami mengiringinya ke Metilene. Kami belayar dari sana. Esoknya kami bertentangan dengan pulau Kios. Lusanya kami singgah di Samos, dan tulatnya kami sampai di Miletus. Paulus telah membuat keputusan untuk belayar melalui Efesus supaya jangan berlarutan di Asia. Dia hendak cepat dengan harapan sampai di Yerusalem pada perayaan Pentakosta. Dari Miletus, Paulus menyuruh orang pergi ke Efesus memanggil tua-tua jemaah di situ. Apabila mereka datang menemuinya, Paulus berkata, "Kamu semua tahu cara hidupku sejak aku bersamamu, dari hari pertama aku datang ke Asia. Aku telah memperhambakan diri kepada Tuhan dengan sehabis-habis rendah hati dan dengan air mata. Sudah beberapa cubaan menimpa diriku akibat pakatan orang Yahudi. Aku tidak pernah menyembunyikan daripadamu sesuatu yang berfaedah kepadamu. Aku menyatakan segalanya kepadamu dan mengajarmu baik di halayak ramai maupun di rumah masing-masing. Sambil memberikan kesaksian kepada orang Yahudi dan orang Yunani tentang pertaubatan kepada Allah dan iman akan Tuhan Yesus. Sekarang aku pergi ke Yerusalem mentaati perintah Roh Kudus, sedangkan aku tidak tahu apa yang akan berlaku kepadaku. Yang ku ketahui hanyalah ini, dari kota ke kota, Roh Kudus telah memberikan kesaksian kepadaku dan berkata bahwa penjara dan penderitaan ada lagi menantikan aku. Tetapi sekali-kali aku tidak mengendahkan soal nyawaku, asalkan aku dapat menyempurnakan tanggung jawab dan tugas yang kuterima daripada Tuhan Yesus, yaitu memberikan kesaksian akan Injil tentang kasih kurnia Allah. Sekarang ingatlah, aku tahu bahwa kamu tidak akan memandang mukaku lagi setelah sekian lama aku bersamamu dan mengkabarkan kerajaan Allah. Oleh itu, pada hari ini aku bersaksi bahwa aku tidak bersalah terhadap penumpahan darah manusia. Aku telah menyatakan kepadamu seluruh kehendak Allah dengan sepenuh kerelaan. Jagalah dirimu dan semua kawanan, kerana kamulah yang telah diamanahkan Roh Kudus untuk menjadi penyelia bagi menggembalakan jemaah Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sepeninggalanku nanti, beberapa serigala garang akan masuk menyerang jemaah ini. Malah dari antara kamu sendiri akan bangkit beberapa orang yang memesongkan ajaran yang benar
dan berusaha menarik para murid untuk mengikut mereka. Oleh itu, berjaga-jagalah, serta ingatlah bagaimana selama 3 tahun aku tidak berhenti-henti siang malam menasihatkan setiap orang dengan air mataku. Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada perkabaran tentang kasih kurnia Allah yang berkuasa meneguhkan imanmu dan memberimu warisan yang diperuntukkan bagi seluruh umat yang telah disucikan. Aku tidak pernah ingin memiliki emas, perak, atau pakaian orang. Kamu tahu bahwa kedua-dua belah tanganku ini telah bekerja untuk mencukupkan sara hidupku dan orang yang bersamaku. Dalam semua perkara aku telah menunjukkan teladan kepadamu, yaitu bagaimana kamu juga patut bekerja demikian untuk menolong orang yang lemah. Dan ingatlah firman Tuhan Yesus, memberi itu lebih berkatnya daripada menerima. Setelah berkata demikian, Paulus berlutut dan berdoa-doa bersama semua yang hadir. Semuanya menangis seraya memeluk dan mencium Paulus. Mereka berduka cita terutamanya karena dia berkata bahwa mereka tidak akan memandang mukanya lagi. Kemudian mereka menghantarkannya ke kapal. Kisah Para Rasul bab 21. Setelah berpisah dengan mereka, kami belayar ke Kos dan esoknya ke Rodos dan dari sana ke Patara. Kami mendapati ada sebuah kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami menaikinya lalu belayar. Setelah kelihatan Siprus di sebelah kiri, kami terus belayar ke Syria lalu turun di kota Tirus karena kapal itu hendak memunggah muatannya di situ. Kami menemui para murid Yesus lalu tinggal di kota itu selama 7 hari. Melalui pimpinan Roh Kudus, mereka menggesa Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Setelah sampai waktu yang dirancang, kami bertolak dari situ. Semua murid Yesus bersama anak istri menghantarkan kami sampai keluar kota. Kami semua berlutut di pantai, lalu berdoa dan bersalam-salaman. Selepas itu, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Dari Tirus, kami meneruskan pelayaran ke Ptolemais. Di situ kami memberi salam kepada saudara-saudara seiman, lalu tinggal dengan mereka selama sehari. Esoknya, kami pergi ke Kaisarea lalu masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil yang menjadi seorang daripada 7 pembantu para rasul, lalu kami tinggal dengannya. Dia mempunyai 4 orang anak gadis yang belum berkahwin dan mereka bernubuat. Setelah kami tinggal di situ beberapa hari, seorang nabi bernama Agabus datang dari Yudea. Dia mendapatkan kami, lalu mengambil tali pinggang Paulus dan mengikat kaki tangannya sendiri sambil berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, bahwa orang yang mempunyai tali pinggang ini akan diikat demikian di Yerusalem oleh orang Yahudi dan diserahkan ke tangan orang bangsa asing." Apabila mendengar kata-kata itu, kami dan penduduk kota itu meminta Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan menyedihkan hatiku? Aku bersedia bukan sahaja untuk diikat, malah untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus." Oleh sebab dia tidak mahu mendengar kata kami pun berhenti memujuknya lalu berkata, "Berlakulah kehendak Tuhan." Selepas itu, kami berkemas lalu pergi ke Yerusalem. Beberapa orang murid Yesus dari Kaisarea menyertai kami, lalu membawa kami berjumpa Menason, orang Siprus yang sudah lama percaya akan Yesus. Di rumahnya lah kami menumpang. Setelah sampai di Yerusalem, kami disambut oleh saudara-saudara seiman dengan sukacita. Pada esoknya, Paulus bersama kami masuk berjumpa dengan Yakobus. Ketua-ketua yang lain pun ada di situ. Setelah memberi salam kepada mereka, Paulus menceritakan segala yang telah dilakukan Allah secara terperinci dalam kalangan bangsa asing melalui pelayanannya. Apabila mendengar kisah itu, mereka memuji Allah dan berkata kepada Paulus, "Saudara, sebagaimana kamu lihat, ada berpuluh-ribu orang Yahudi yang sudah percaya akan Yesus dan mereka itu berpegang teguh pada Taurat. Ada orang memberitahu mereka bahwa kamu mengajar orang Yahudi yang tinggal dalam kalangan orang bangsa asing supaya berpaling daripada Musa, jangan menyunatkan anak-anak dan jangan menurut adat orang Yahudi. Sekarang bagaimana? Mereka tentu mendengar berita kedatanganmu ke sini. Oleh itu, ikutlah seperti kata kami. Antara kami ada 4 orang yang telah bernazar. Bawalah mereka bersamamu dan sucikan dirimu bersama mereka
serta tanggung belanja mencukur kepala mereka. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahawa apa yang dikatakan tentangmu itu tidak benar, sebaliknya kamu mengikut Taurat. Namun demikian, tentang orang bangsa asing yang percaya akan Yesus, kami telah berkirim surat memberikan hukum bahawa mereka hendaklah menjauhkan diri daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala, daripada darah, daging binatang yang mati dicekik, dan daripada perbuatan cabul. Paulus pun membawa 4 orang itu bersamanya, dan pada esoknya dia menyucikan diri bersama mereka. Kemudian dia masuk ke bait suci dan memberitahu orang di situ bilangan harinya upacara penyucian itu akan selesai dan korban akan dipersembahkan bagi setiap mereka. Apabila hampir genap 7 hari, beberapa orang Yahudi dari Asia terpandang Paulus di dalam bait suci. Mereka menghasut orang ramai lalu menangkap Paulus sambil berseru, Hai orang Israel, marilah tolong kami. Inilah dia orang yang menyebarkan di merata-rata ajaran yang menghina kaum kita, Taurat dan bait suci. Dia juga telah membawa orang Yunani ke dalam bait suci, menajiskan tempat suci ini. Mereka berkata begitu kerana pernah melihat Trofimus, orang Efesus bersama Paulus di kota itu. Lalu mereka menyangka bahwa Paulus telah membawanya ke dalam bait suci. Ini menggemparkan semua orang Yahudi di kota itu, lalu mereka berlari dan berhimpun mengerumuni Paulus. Mereka menangkapnya dan menyeretnya keluar bait suci. Semua pintu bait suci pun segera ditutup. Ketika mereka hendak membunuhnya, ketua pasukan tentera mendengar bahwa seisi kota Yerusalem sedang merusuh. Dia segera membawa beberapa orang ketua tentera dan askar-askar untuk mendapatkan perusuh-perusuh itu. Apabila melihat mereka datang, perusuh-perusuh itu berhenti memukul Paulus. Ketua pasukan tentera itu datang menangkap Paulus, disuruhnya ikat dengan 2 rantai. Dia bertanya siapakah dia dan apakah yang telah dilakukannya. Di antara orang ramai itu, sesetengah menjawab begini dan sesetengahnya begitu. Oleh sebab ketua pasukan tentera itu tidak dapat memastikan punca huru-hara itu, dia menyuruh orang yang membawa Paulus ke dalam kubu. Setelah sampai ke tangga, askar-askar mengangkat Paulus kerana orang ramai mengganas. Mereka mengikut sambil berseru-seru, Hapuskan dia! Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke dalam kubu, dia berkata kepada ketua pasukan tentera itu, Bolehkah aku menyatakan sesuatu kepadamu? Ketua pasukan tentera itu berkata, Kamu tahu bahasa Yunani? Bukankah kamu ini orang Mesir yang dahulu mencetuskan pemberontakan dan memimpin 4.000 orang pengganas ke gurun? Paulus berkata, Aku ini orang Yahudi dari kota Tarsus, di tanah Kilikia, yaitu kota yang agak terkenal. Dan aku meminta kamu benarkan aku bercakap kepada orang ramai itu. Setelah mendapat kebenaran daripada ketua pasukan tentera, Paulus berdiri di atas tangga dan memberikan isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Setelah orang ramai itu senyap, Paulus berucap dalam bahasa Ibrani. Kisah Para Rasul bab 22. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, dengarlah peneranganku. Setelah mereka mendengar Paulus bertutur dalam bahasa Ibrani, mereka terus senyap. Paulus berkata, Aku ini orang Yahudi, dilahirkan di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, berguru kepada Gamaliel. Aku diajar hukum nenek moyang kita dengan betul, dan aku pula tekun beribadat kepada Allah, sama seperti saudara-saudara sekalian pada hari ini. Aku pernah menganiaya pengikut jalan Tuhan, malah membunuh mereka, di samping mengikat dan memenjarakan mereka, baik lelaki maupun perempuan. Imam besar dan seluruh anggota majelis agama boleh bersaksi akan perbuatanku itu. Aku telah mendapatkan beberapa surat daripada mereka, lalu pergi ke Damsyik untuk menangkap dan mengikat para murid Yesus di sana dan membawa mereka ke Yerusalem ini untuk diseksa. Dalam perjalanan, ketika hampir sampai di Damsyik, sekitar tengah hari, tiba-tiba suatu cahaya yang besar dari langit bersinar mengelilingiku. Aku rebah ke tanah, lalu mendengar suara berkata kepadaku, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Aku berkata, Siapakah engkau, Tuan? Jawabnya, Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniayakan.
Semua orang yang bersamaku turut melihat cahaya itu, tetapi tidak mendengar suara yang berkata-kata denganku itu. Aku berkata, Tuhan, apakah yang harus kulakukan? Dia menjawab, bangunlah, pergi ke Damsyik. Di sana engkau akan diberitahu segala yang sudah ditetapkan untuk kau lakukan. Aku tidak dapat melihat langsung akibat cahaya yang terang itu. Teman seperjalananku memimpin tanganku masuk ke Damsyik. Ada seorang bernama Ananias yang kuat beribadat menurut hukum Taurat. Dia dipandang tinggi oleh orang Yahudi di Damsyik. Dia datang berdiri di sisiku lalu berkata, Saudaraku Saul, kamu dapat melihat semula. Pada saat itu juga, aku dapat melihat semula lalu memandangnya. Dia berkata, Allah nenek moyang kita telah menetapkan bahwa kamu akan mengetahui kehendaknya dan melihat Yesus yang benar serta mendengar suaranya. Kamu akan menjadi saksi tentangnya kepada semua manusia, termasuk segala yang telah kamu lihat dan dengar itu. Sekarang, mengapa kamu berlenga-lenga lagi? Bangunlah untuk dibaptiskan dan minta dihapuskan segala dosamu sambil menyeru namanya. Setelah aku pulang ke Yerusalem, sedang aku berdoa di bait suci, aku terlalai. Lalu melihat dia dan mendengar kata-katanya kepadaku, segeralah keluar dari Yerusalem, kerana mereka tidak akan menerima kesaksian daripadamu tentangku. Aku berkata, Ya Tuhan, mereka tahu bahwa aku pernah memenjarakan dan memukul orang yang mempercayaimu dalam semua Saumaah. Dan apabila darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku turut berdiri berdekatan dan menyetujui pembunuhan itu, serta menjaga pakaian orang yang membunuhnya. Katanya kepadaku, keluarlah dari sini, kerana aku hendak mengutusmu jauh-jauh kepada orang bangsa asing. Orang ramai mendengar ucapan Paulus setakat itu, kemudian berseru lantang, Hapuskan orang begini dari muka bumi, tidak patut dia dibiarkan hidup. Mereka berteriak-teriak sambil mengebas-ngebas pakaian sehingga debu berterbangan. Ketua pasukan tentara itu menyuruh orangnya membawa Paulus ke dalam kubu. Dia mengarahkan mereka menyebat dan menyoalnya untuk mengetahui mengapa orang ramai berseru-seru demikian tentangnya. Paulus diikat dengan tali kulit, lalu dia berkata kepada ketua tentara yang berdiri di situ, Jika seorang warga negeri Roma belum diadili dan didapati bersalah, berkuasakah kamu menyebatnya? Apabila ketua tentara itu mendengar kata-kata Paulus, dia pergi memberitahu ketuanya tentang perkara itu. Katanya, Apa hendak kamu buat? Orang ini warga negeri Roma. Ketua pasukan tentara itu mendapatkan Paulus lalu berkata, Katakanlah kepadaku, adakah engkau ini warga negeri Roma? Paulus menjawab, Ya. Ketua pasukan tentara itu berkata, Aku dapat menjadi warga negeri dengan bayaran yang tinggi. Paulus menjawab, Tetapi aku dilahirkan sebagai warga negeri Roma. Semua orang yang hendak menyoalnya itu berundur, dan ketua pasukan tentara itu ketakutan karena telah mengikat warga Romawi. Esoknya, untuk mengetahui dengan pasti apa sebabnya Paulus dituduh oleh orang Yahudi, ketua tentara itu meminta imam besar dan semua ahli majelis agama berhimpun. Kemudian dia melepaskan Paulus daripada ikatan dan menghadapkannya kepada perhimpunan itu. Kisah Para Rasul bab 23. Paulus merenung perhimpunan itu lalu berkata, Saudara-saudara, dengan hati nurani yang bersih, aku telah melakukan segalanya di mata Allah sampai hari ini. Ananias, imam besar, menyuruh orang yang berdiri di sisi Paulus menampar mulutnya. Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar mulutmu nanti. Kamu seperti tembok yang dicat putih. Kamu sekarang duduk untuk mengadiliku menurut hukum, tetapi kamu sendiri melanggar hukum itu dengan menyuruh orang menamparku. Orang yang berdiri di sisi Paulus berkata, Beranikah kamu mencela imam besar Allah? Paulus menjawab, Saudara-saudara, aku tidak tahu dia itu imam besar. Memang tersurat dalam kitab suci, jangan hinakan pemimpin bangsamu. Paulus mengetahui bahwa dalam perhimpunan itu separuhnya orang Saduki dan separuhnya orang Farisi. Dia pun berkata, Saudara-saudara, aku ini orang Farisi dan anak orang Farisi. Aku didakwa karena berharap kepada kebangkitan daripada kematian.
Dengan demikian, orang Farisi dan orang Saduki mula berbahas. Seluruh perhimpunan berpecah kepada dua pihak. Orang Saduki mengatakan bahwa tiada kebangkitan daripada kematian, tiada malaikat dan tiada roh, tetapi orang Farisi percaya akan semuanya. Pertengkaran besar tercetus. Beberapa orang ahli Taurat daripada pihak orang Farisi bangkit dan menegaskan dengan penuh kesungguhan. Kami dapati orang ini tidak bersalah langsung. Mungkin sekali roh atau malaikat telah bercakap dengannya. Perkelahian menjadi begitu sengit sehingga ketua pasukan tentara itu takut kalau Paulus diserang. Dia menyuruh askar-askar segera mengambil Paulus dengan paksaan dari tengah-tengah orang itu dan membawanya ke dalam kubu. Pada malam berikut itu, Tuhan berdiri di sisinya dan berkata, "Tabahkanlah hatimu, kerana sebagaimana kamu telah bersaksi tentangku dengan sungguh-sungguh di Yerusalem ini, begitulah kamu akan bersaksi di Roma pula." Setelah hari siang, orang Yahudi membuat pakatan. Mereka bersumpah tidak akan makan dan minum hingga mereka membunuh Paulus. Lebih 40 orang sepakat mengangkat sumpah itu. Mereka semua menghadap ketua-ketua imam dan para pemimpin masyarakat mereka, lalu berkata, Kami telah bersumpah tidak akan makan dan minum hingga kami membunuh Paulus itu. Kamu dan ahli-ahli majelis agama tolonglah minta ketua pasukan tentera itu hadapkan Paulus kepada kamu esok. Seolah-olah kerana kamu hendak meneliti perkara itu dengan lebih halus lagi. Kami akan bersedia untuk membunuhnya sebelum dia sampai ke sini. Anak kepada saudara perempuan Paulus mendengar tentang pakatan itu, lalu masuk ke kubu memberitahunya. Paulus memanggil dan berkata kepada seorang ketua tentera, Bawalah pemuda ini kepada ketua pasukan tentera, kerana ada suatu perkara yang hendak dikatakan kepadanya. Pegawai itu membawa pemuda itu berjumpa ketuanya lalu berkata, Paulus, orang yang terpenjara itu, memanggilku dan meminta pemuda ini dibawa berjumpa Tuan, kerana ada suatu perkara yang hendak dikatakannya kepada Tuan. Ketua pasukan tentera memegang tangan pemuda itu dan membawanya ke tempat yang sunyi lalu bertanya, Apa hal yang hendak kau katakan kepadaku itu? Pemuda itu berkata, Orang Yahudi telah berpakat hendak meminta Tuan membawa Paulus menghadap majelis agama esok, seolah-olah hendak meneliti halnya lebih halus lagi. Janganlah Tuan terperdaya oleh kata-kata mereka, kerana lebih 40 orang daripada mereka telah bersumpah tidak akan makan dan minum hingga mereka membunuh Paulus. Mereka akan membunuhnya sebelum dia sampai ke hadapan majelis agama itu. Sekarang pun mereka semua sudah sedia menantikan Tuan berjanji demikian. Ketua pasukan tentera itu menyuruh pemuda itu pulang setelah berpesan, Jangan beritahu sesiapapun bahawa kamu telah menyatakan hal ini kepadaku. Kemudian dia memanggil 2 orang ketua tentera lalu berkata, Lengkapkan 200 orang askar untuk pergi ke Kaisaria. Askar bertombak 200 orang dan askar berkuda 70. Mereka mesti bertolak pada jam ketiga malam ini. Sediakan juga kuda tunggang untuk membawa Paulus kepada Felix, Gubernur negeri dengan selamat. Ketua tentera itu menulis surat seperti yang berikut. Salam daripadaku, Claudius Lysias kepada Felix, Gubernur yang amat mulia. Orang ini telah ditangkap oleh orang Yahudi. Mereka hendak membunuhnya. Lalu aku datang dengan askar-askar dan menyelamatkannya. Aku mendapat tahu dia warga negeri Roma. Aku ingin mengetahui apa sebabnya dia dituduh oleh bangsanya. Oleh itu aku membawanya untuk menghadap majelis agama mereka. Aku mendapati dia tertuduh atas beberapa pertikaian tentang hukum agama. Tetapi tiada suatu tuduhan pun yang patut dihukum bunuh atau penjara. Apabila aku diberitahu tentang suatu pakatan hendak membunuh orang ini, aku segera mengantarkannya kepada Tuan. Aku berpesan kepada mereka yang menuduhnya supaya mendakwanya di hadapan Tuan. Askar-askar mengambil Paulus sebagaimana diarahkan, lalu membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Esoknya, askar berkuda sahaja meneruskan perjalanan bersama Paulus, manakala askar yang lain pulang ke kubu. Setelah sampai ke Kaisaria, surat itu dipersembahkan kepada Gubernur dan Paulus pun dihadapkan kepadanya. Selepas membaca surat itu, Gubernur itu bertanya kepada Paulus di mana negeri asalnya. Apabila dia mendengar bahwa Paulus orang Kilikia, dia berkata, Aku akan mengadili perkara ini setelah pendakwa-pendakwa kamu sampai. Kemudian dia mengarahkan supaya Paulus ditahan di dalam istana yang dahulu dibina oleh Herodes.